الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت العلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء له ولا الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk sama-sama kita hadir menunaikan solat pada maghrib secara berjamaah. Dan seterusnya kita sama-sama hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan perhimpunan kita, kehadiran kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Malam ini insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang ke-20 di bawah tajuk malu itu sebahagian daripada iman. Malu itu sebahagian daripada iman, hadis yang ke-20. Jadi sebelum itu saya nak mohon maaf tuan-tuan, pada bulan lepas saya tak dapat hadir. Saya pergi umrah. Bulan lepas saya pergi umrah. Dan sebelum tu pun kita sibuk dengan raya haji. So bulan 8 tak dapat hadir. Kalau bukan jadual saya yang bulan 8 tu malam raya dah. Sabtu malam Ahad kita dah takbir raya dah. So saya tak ada lah. Tak ada kuliah lah malam tu. Dan saya pun masa tu ada dekat Uganda. Malam raya tu saya dah ada dekat Uganda lah. Untuk korban di sana. Lepas tu bulan baru ni saya buat umrah baru ni, bawa jemaah di umrah. Dan malam ni lah peluang kita untuk kita sama-sama hadir majlis ilmu insya-Allah. Tapi malam ni pun kita tak panjang lah tuan-tuan. Saya faham tuan-tuan. Malam ni ada yang sokong Johor, ada yang sokong Terengganu kan. Dekat highway tadi banyak dah kereta yang duk kibar bendera Johor, ada bendera Terengganu. Tak apa tuan-tuan, kita berdi awal sikit lah insya-Allah. Bagi laluan lah. Tapi macam mana pun mengaji tak mengaji lah. Kuliah tak kuliah. So kita 2 in 1 dapat. Ada orang dah pacak kami dah lama dah standby kat stadium dah. Nak tengok ni final Piala FA malam ni kan. Terengganu ke Johor, Johor ke Terengganu kan. Confirm lah Johor menang. Confirm lah Johor. Baik. Malam ini kita akan baca hadis yang ke-20 di bawah tajuk malu itu sebahagian daripada iman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahu Bukhari. Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya daripada perkataan para nabi terdahulu, yakni para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah sampai kepada manusia ialah, jika kamu tidak malu, maka perbuatlah sesuka hatimu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, sesungguhnya, saya ulang, sesungguhnya dari perkataan para nabi terdahulu yang telah sampai kepada manusia,
Maksudnya semua para nabi dan rasul, atau kita katakan 25 para nabi, menyebutkan perkara yang sama kepada manusia, menyampaikan perkara yang sama kepada manusia, pesan kepada perkara yang sama kepada manusia. Apa pesannya? Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak berasa malu, maka buatlah sesuka hati kamu. Jika tidak rasa malu, buatlah sesuka hati kamu. Hadis ini pendek, tuan-tuan. Pendek, sangat pendek. Tetapi dia memberi makna yang sangat besar, memberi pengajaran kepada kita sangat besar. Walaupun kalau kita baca dalam hadis ini, dalam matan hadis disebut iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Fasna' ini datang dengan fi'il amar, datang dengan fi'il perbuatan, fi'il suruhan. Tapi bukanlah bermaksud Nabi suruh kita buat sesuka hati. Tidak. Nabi bukan suruh kita buat sesuka hati. Tak malu buat sesuka hati. Bukan Nabi begitu. Tapi ini adalah kiasan, ayat kiasan Nabi. Kalau memang dah tak rasa malu dah, buatlah apa saja. Bila dah buat saja itu memang dia tak rasa malu lah. Baik, nanti kita akan baca syarahnya. Sebelum kita baca syarahnya, macam biasa kita akan baca sedikit tentang perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan daripada Abi Mas'ud, Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Sahabat ini, perawi hadis ini, sahabat Nabi, dia bukanlah Abdullah bin Mas'ud. Ini orang lain. Biasa yang kita jumpa Abdullah bin Mas'ud, itu sahabat Nabi yang lain. Tapi ini Abi Mas'ud. Abi Mas'ud Uqbah, nama dia Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Dia adalah seorang Ansar. Bila sebut orang Ansar ni orang Madinah lah. Kita sebut sahabat ni, kalau dia Ansar al-Ansari, contoh Abu Ayyub al-Ansari, dia orang Madinah. Orang Madinah ni digelar sebagai orang Ansar. Kalau orang yang hijrah daripada Mekah, datang daripada Mekah, sahabat-sahabat Nabi yang datang daripada Mekah, itu adalah orang muhajirin. Orang yang berhijrah. Muhajirin ni orang yang berhijrah, itu yang datang daripada Mekah. Tapi yang duduk di Madinah, yang sambut kedatangan Nabi itu adalah orang-orang Ansar. Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Pertama gelaran dia al-Ansari, iaitu mana orang Ansar, orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, orang-orang yang memberi pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutnya Ansar. Ansari, bukan I'm sorry lain. Ansari, Ansar. Kemudian al-Badri, dan juga digelar sebagai al-Badri. Kenapa digelar sebagai al-Badri? Kerana Uqbah bin Amr ini, Uqbah bin Amr ini, dia adalah orang Badar. Dia adalah orang Badar. Dia berasal daripada Badar. Kampung dia berasal daripada Badar. Itu satu riwayat. Dan setengah riwayat mengatakan Uqbah bin Amr ini, dia bukan orang Badar, tapi dia ahli Badar. Maksudnya dia adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang menyertai peperangan Badar. Yang menyertai peperangan Badar. Berapa orang? Jumlah tentera muslimin dalam peperangan Badar ada 313 orang. 313 orang. Peperangan Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah, dalam bulan Ramadan. Kalau tak silap 17 Ramadan. 17 Ramadan tahun kedua Hijrah berlakunya satu pertempuran yang pertama dalam Islam, yang dinamakan sebagai Perang Badar. Berlaku di Badar. Jarak Badar ke Madinah ni lebih kurang 120 km. 120 km. Itu jarak Badar. Baik, sahabat ini, perawi hadis yang kita bacakan ini, Uqbah bin Amr ini, digelar sebagai Al-Badri juga. Bersempena dia ada dua. Satu orang kata dia adalah, ini khilaf ulamaan, satu orang kata dia adalah orang Badar, kampung dia dekat Badar. Dan yang kedua, orang kata dia ni bukan kampung kat Badar, tapi dia ni ahli Badar. Tapi logik dah dua. Kalau dia orang kampung Badar pun dia akan menyertai Badar, dan kalau dia bukan orang kampung Badar pun, tapi dia menyertai peperangan Badar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan beliau ini, Uqbah bin Amr ini, juga salah seorang sahabat yang menyertai peperangan Uhud. Salah seorang sahabat yang menyertai peperangan Uhud, menyertai bai'ah bersama Nabi, iaitu di bai'ah Aqabah. Dan juga dia pernah selepas zaman Nabi SAW, iaitu pada zaman Khalifah yang keempat, Khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia pernah menggantikan Sayyidina Ali sebagai gubernur sekejap, iaitu di Kufah. Dia pernah menjadi gubernur di Kufah. Sayyidina Ali dia khalifah,
Ceritanya panjang lah tuan-tuan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia adalah khalifah Amirul Mukminin, khalifah yang keempat. Khalifah yang keempat. Bila mana berlaku, ni saya ringkaskan, nanti panjang cerita. Saya ringkaskan, bila mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dilantik sebagai khalifah yang keempat, ketika itu berlakunya krisis dalam pemerintahan khalifah Sayyidina Ali. Yang kita, kalau kita baca sejarah tentang peperangan Jamal, peperangan Siffin tu, Sayyidina Ali lawan dengan Muawiyah tu, ceritanya panjang dan ceritanya yang sangat sedih, sehinggalah terbunuhnya Sayyidina Ali. Maka ketika itu krisis sangat besar. Sayyidina Ali tampuk pemerintahan ataupun pusat pemerintahan Sayyidina Ali di Madinah pada asalnya. Bermula dengan Rasulullah di Madinah, selepas Rasulullah wafat, gantikan dengan Abu Bakar, juga pusat pemerintahan itu di Madinah. Ganti pula dengan Umar, bila Abu Bakar meninggal, ganti dengan Umar. Umar juga di Madinah, Uthman juga di Madinah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Sayyidina Ali. Ali permulaannya pusat pemerintahan Ali itu di Madinah. Bila berlakunya kucak-kacir, berlakunya krisis, orang-orang puak-puak pelampau, kita sebut puak-puak pelampau yang menyokong Muawiyah, yang menyokong ini cerita ringkas dia, Muawiyah datang ke Madinah, kepung bandar Madinah, nak tangkap Sayyidina Ali, nak bunuh Sayyidina Ali. Sebab apa dia nak tangkap Sayyidina Ali, nak bunuh Sayyidina Ali? Sebab ketika itu Ali menjadi khalifah dan Ali tidak melaksanakan hukuman bunuh ke atas siapa yang membunuh Sayyidina Uthman. Ini puncanya berlaku daripada kekecohan, daripada kisah pembunuhan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman dibunuh, kemudian dilantik pula Sayyidina Ali. Dilantik Sayyidina Ali. Uthman dibunuh, tapi orang yang membunuh Sayyidina Uthman itu tidak berjaya ditangkap. Kerana tak ada siapa pun masa itu yang tahu siapakah yang membunuh Sayyidina Uthman. Sebab ketika itu Sayyidina Uthman berada dalam rumahnya sendiri. Sayyidina Uthman berada dalam rumah, sahabat-sahabat yang lain yang besar-besar semua sedang berbuat haji, pergi ke Mekah. Uthman di Madinah, duduk dalam rumah, sedang berpuasa, sedang membaca Al-Quran. Ramai orang ramai datang, puak-puak pelampau daripada Muawiyah ni, daripada Syam datang ke Madinah, kepung Madinah, masuk rumah Sayyidina Uthman, bunuh Sayyidina Uthman. Ini cerita ringkas lah, saya cerita ringkas. Jadi selepas pembunuhan tu, tak ada seorang pun yang tahu siapa yang membunuh Sayyidina Uthman. Tak ada siapa yang tahu, sebab berlaku dalam rumah. Peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman berlaku dalam rumah, tak ada siapa yang tahu. Yang tahu orang pembunuh je lah, orang yang kepung tu dah tahu. Tak ada siapa yang nak mengaku. Tak ada siapa yang nak mengaku. Jadi bila selepas kewafatan Sayyidina Uthman, dilantik pula Sayyidina Ali. Dan masa itu keadaan menjadi puncak-kacir. Ali pun didesak sebagainya. Sahabat-sahabat yang lain ramai yang tak puas hati, paksa Sayyidina Ali tangkap siapa yang bunuh Sayyidina Uthman dan bunuh, jatuhkan hukuman bunuh. Sayyidina Ali nak buat macam mana? Sayyidina Ali pun tak tahu siapa yang bunuh, Jadi Sayyidina Ali tak boleh nak jatuhkan hukuman. Maka berlakulah kekacauan, pelbagai krisis sebagainya. Maka tampuk pemerintahan, pusat kerajaan Sayyidina khalifah pada ketika itu, Sayyidina Ali itu, daripada Madinah, Sayyidina Ali pergi ke Kufah, berpindah ke Kufah. Kufah ini dekat Iraq. Jauh tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok peta lah. Daripada Madinah ke Iraq ni jauh tuan-tuan, sangat jauh. Jadi Sayyidina Ali pindahkan pusat pemerintahan dia daripada Madinah, pergilah ke Kufah. Kufah ni pada ketika itu mungkin sangkaan mereka, sangkaan Sayyidina Ali itu tempat yang baik. Sebenarnya bila mana dia pergi Kufah, lagi teruk tuan-tuan, lagi teruk, sampai lagi terbunuh di sana. Itu yang sebab itulah orang-orang Syiah suka sangat pergi Kufah. Seperti itulah ada makam Sayyidina Ali. Peristiwa itu sangat panjang lah, Jadi satu peristiwa pernah berlaku ketika mana Sayyidina Ali nak keluar pergi ke Siffin, satu tempat berlaku Siffin, tempat berlakunya peperangan Siffin tu. Kita tak cerita tu lebih panjang. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu minta kepada Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri ni ganti tempat dia, ganti tugas dia, ambil alih tugas dia, jaga Kufah. Jadi gubernur Kufah, jaga Kufah. Jaga Kufah. Itu cerita dia lah. Jadi Uqbah bin Amr ni pernah menjadi gubernur di Kufah. Itu ringkas cerita. Ringkas pun panjang juga. Baik. Dan Uqbah bin Amr ini sempat meriwayatkan hadis sebanyak 112 hadis.
sempat meriwayatkan sebanyak 102 hadis. Dia merupakan perawi hadis, sahabat Nabi, sempat meriwayatkan 102 hadis. Banyaklah juga tu, Dan beliau meninggal ataupun beliau wafat di Madinah lah. Beliau wafat di Madinah pada tahun 40 Hijrah. Baik, itu seringkas tentang perawi hadis. Digelar sebagai Al-Ansari, dia orang Madinah, dan digelar sebagai Al-Badri sebab dia salah seorang ahli Badar. Kalau kita baca dalam sejarah, ahli Badar ni special. Nabi bagi special kepada ahli Badar. Sebab itulah peperangan yang pertama dalam keadaan yang sangat sukar berlaku dalam bulan Ramadan, musim panas terik bulan Ramadan, dan ketika itu ramai para sahabat yang baru saja masuk Islam. Iman belum kuat lagi, baru masuk Islam. Nabi pun baru setahun hijrah. Di kalangan para sahabat, ramai di kalangan para sahabat baru masuk Islam. Tapi bila mana Nabi melaungkan seruan jihad, perang di medan Badar, maka ramai para sahabat yang sanggup untuk bersama-sama dengan Nabi turun ke medan Badar, berjihad mempertahankan Islam. Kita cerita perang Badar ni panjang lah pula nanti. Jadi salah seorang daripadanya adalah Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Itu ringkasnya. Baik, kita masuk kepada matan hadis Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, inna mimma adrakan nasi minal kalamil anbiya, minal kalamin nubuwatil ula, iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Daripada banyak-banyak perkataan para Nabi yang diucapkan oleh semua para Nabi kepada sekalian manusia, ialah iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu tidak merasa malu, apabila kamu tidak ada perasaan malu, fasna' ma syi'ta. Dalam hadis, dalam matan yang lain disebut faf'al ma syi'ta. Maksudnya sama, buatlah benda yang kamu suka. Buatlah apa yang kamu suka bila mana tak ada perasaan malu. Baik, apakah maksud hadis ini? Kenapa Nabi berkata demikian? Kerana tuan-tuan, pertama sekali kita nak sebut malu ini adalah agama. Walaupun ada hadis Nabi SAW, al-haya minal iman, al-haya minal iman, malu itu sebahagian daripada iman. Tetapi ulama menguatkan lagi, bukan kata malu itu sebahagian daripada iman, tak. Malu itu tanda iman. Malu itu tandanya orang itu beriman. Dan memang malu itu adalah sifat orang beriman. Pertama, malu itu adalah sifat orang beriman, dan malu itu adalah agama. Malu itu adalah daripada sifat-sifat orang beriman, dan dia adalah daripada agama. Malu juga adalah sifat ahli syurga. Malu itu adalah sifat ahli syurga. Orang yang tak tahu malu ni tak masuk syurga lah. Ibaratnya begitulah. Kalau dia tak tahu malu, dia akan buat kesuka hati dia lah. Dia nak buat apa sahaja. Tak malu dengan manusia, tak malu dengan Allah, tak malu dengan para ulama, tak malu dengan masyarakat. Dia akan buat apa benda yang dia suka. Apa sahaja yang dia nak buat, dia akan cakap apa yang dia suka. Baik, jadi sifat malu itu salah satu sifat ahli syurga. Dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menterjemahkan ataupun mensyarahkan maksud malu itu adalah meninggalkan ataupun menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat. Menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat, perbuatan keji. Itu yang dinamakan sebagai malu. Kita selama ini kalau orang sebut malu ni, malulah kita cakap, saya ni pemalu kan. Bila kita sebut saya ni pemalu, bukan maksud malu itu. Bukan itu maksud hadis. Malu ini dia sangat detail ulama letakkan definisi malu itu lebih kepada sudut agama. Bukan kata orang kita tengok masjid dah komat, contoh. Muazzin Bilal dah komat, tiba-tiba imam lambat datang, contoh imam lambat datang. Adalah kita 2-3 orang yang nampak macam warang sikit, alim sikit ni, orang betul lagi, tuan silalah jadi imam. Saya malu lah, saya mengaji tak sedap, baca tak sedap, saya malu lah. Itu bukan malu yang kita sebutkan sini. Bukan. Malu tak bertempat, itu yang malu yang tak bertempat. Malu yang bertempat ini malu yang mana bila adanya kemungkaran,
dia rasa malu nak melihat dan dia pergi tegur. Dia pergi ubah kemungkaran tersebut. Dan dia sendiri rasa malu nak buat kemungkaran tersebut. Ini malu, ini sifat malu. Berbeza. Yang kita duk anggap malu ni bukan. Tapi zaman sekarang ni orang ramai tak tahu malu. Zaman sekarang ni ramai orang yang dah tak tahu malu. Bukan bermaksud orang keluar bertelanjang gitu, tak. Bukan begitu. Maksud zaman sekarang ni ramai manusia, masyarakat kita ramai yang tak tahu malu ni. Maksudnya apa? Hilangnya iffah, hilangnya tawaduk dia, hilangnya sifat rendah dirinya. Dah hilang. Nak cakap dengan orang tua pun tak beradab dah. Bila dengan orang tua, bila dengan mak ayah, dengan apa dah tak beradab dah. Dah tak rasa malu dah. Cuba tengok kalau orang dulu. Nak lintas, mak tengah sembang duduk kat rumah kat ruang tamu tu, nak melintas duduk minta izin nak lintas. Ni orang dulu. Sekarang tak dah. Siap main lari-lari dari depan mak ayah kita kan. Orang sekarang lah main lari-lari, duk sembang-sembang, duk gelak-gelak depan mak ayah kita, depan orang tua. Bila orang tanya, orang tua cakap, kita tinggikan suara. Tak ada adab lagi dah, tak ada iffah kata. Tak ada lagi sifat tawaduk, tak ada lagi rasa sifat malu. Bersembang dengan orang tua, bersembang dengan ahli masjid, bersembang dengan para ulama, ustaz-ustaz dan sebagainya. Dia tidak ada rasa malu dah. Ini orang zaman sekarang. Tambah-tambah lagi kalau kita bila dia buat maksiat, melakukan maksiat, bangga pula. Rasa bangga pula. Ini first time dapat rasa ni. Angkat botol, ambil gambar, tunjuk, upload, masuk dekat Facebook, masuk dekat media sosial. Bangga, first time, hari ni first rasmi dapat tegur arak. Orang zaman sekarang, tuan-tuan, kembali ke zaman, dan seperti kembali ke zaman jahiliah. Bangga buat maksiat. Siap umum lagi, siap declare lagi, siap tunjuk lagi, post lagi. Ini yang malu yang tak bertempat. Dan ini bukan sifat ahli syurga. Malu yang tidak bertempat. Malu ini dia tidak akan melakukan perkara maksiat, bahkan melihat dan sebagainya. Baik. Syarah hadis ini yang pertama ulama sebut, kenapa yang dikatakan inna adrakan nas min kalamin nubuwah, iaitu adalah satu peninggalan ucapan yang sangat berharga di kalangan para nabi terdahulu, yang mana disebutkan oleh semua para nabi, dipersanakan kepada manusia. Kerana sifat malu itu adalah usul bagi kemuliaan akhlak. Adalah usul daripada kemuliaan akhlak. Akhlak yang terpuji ataupun akhlak yang tertinggi. Ianya merupakan pendorong utama ke arah melakukan kebaikan dan menjauhkan diri daripada kejahatan. Dan ia merupakan warisan daripada para nabi terdahulu yang tidak dibatalkan bersama-sama dengan pembatalan syariat-syariat mereka. Maksudnya hadis ini terpakai sampai akhir zaman. Sejak Nabi awal dulu, Nabi Adam, dan sampailah Nabi akhir zaman, dan sampailah hari kiamat, syariat malu ini, perintah ataupun arahan supaya kita ni ada rasa malu ini dalam agama ni, adalah syariat yang berterusan, tidak dibatalkan sejak zaman Nabi terdahulu. Di mana manusia mengambil dan mempraktikkan dan mereka mewarisinya daripada para rasul, dari kurun ke kurun. Pegangan manusia dengannya akan menjadi amat masyhur sehinggalah ke zaman kita ini. Justru umat ini berada dalam pewarisan yang jelas daripada kesemua nabi dan rasul, sebagaimana diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita ada rasa sifat malu dalam diri kita, maksudnya itulah sifat-sifat para nabi terdahulu yang nabi dahulu amalkan. Kita mewarisi sifat-sifat para nabi yang terdahulu. Adanya rasa malu dalam diri. Sesungguhnya bertanggungjawab kita untuk berperang kepada apa yang telah dikurniakan oleh Allah daripada sifat malu. Dan setengah ulama kata bukan manusia lah kalau tak ada sifat malu. Ini paling teruk lah. Dia ni bukan manusia kalau tak ada sifat malu. Manusia je yang malu. Ini paling tinggi lah kata kan. Mana kata kalau tak ada sifat malu ni, dia bukan manusia lah. Kita nak panggil dia apa? Jin, jembalang, tanah ke apa semua tu, yang tidak ada rasa malu. Haiwan, binatang dia yang tidak ada rasa malu. Kucing pun kadang-kadang kita belikan pakaikan baju dia kan. Walaupun benda tu sebenarnya tak dituntut, tapi saja nak pakaikan, nak hiaskan dia kan. Macam-macam lah. Baik.
Dalam Al-Quran juga dia disebut i'malu ma syi'tum, lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki, merujuk kepada perkara bila mana kita telah hilangnya rasa malu. Dan malu ini, sifat malu ini kata ulama untuk syarah Wafi ini ada dua. Pertama, sifat malu yang secara fitrah, ianya merupakan sifat malu yang merupakan asal semula jadi manusia. Memang sifat malu itu dah automatik, dah diinstall, dah dimasuk dalam manusia ni. Budak-budak kecil pun bila mana dia dah mumayyiz, budak-budak kecil pun bila mana dia dah masuk sekolah tadika, sekolah menengah ni pun sekolah tadika lah, umur 7 tahun, 8 tahun, dia pun kadang-kadang secara automatik dia dah rasa malu dah. Kadang-kadang daripada awal pun budak-budak ni kadang-kadang tengok dia rasa malu dah. Segan dengan ayah dia, segan dengan mak dia, tiba-tiba malu-malu kan, orang pakai malu-malu kucing. Malu-malu budak-budak punya malu, umur 3 tahun, 4 tahun. Sebab sifat malu ni memang dah automatik, dah ada dah. Cuma dia perlu dihilang, perlu diselaraskan. Apa kehendak agama tentang malu ni? Kat mana nak bawa sifat malu ni? Kat mana nak letak sifat malu, tempat yang sepatutnya? Biar malu bertempat. Sifat ini mengangkat si empunya kepada tingkatan akhlak yang paling mulia yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, serta difitrahkan kepadanya. Orang yang difitrahkan dengan sifat malu akan menahan dirinya daripada melakukan kemaksiatan, keburukan dan perbuatan yang menggambarkan kerendahan akhlak. Oleh sebab itu, akhlak adalah sumber daripada kebaikan dan cabang daripada cabang-cabang iman. Sebetulnya sabda Nabi SAW, al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Malu itu adalah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Baik. Di kalangan para sahabat Nabi SAW ada satu hadis. Ada satu hadis menceritakan satu ketika Nabi SAW sedang duduk berehat, datang Abu Bakar. Abu Bakar berjumpa dengan Nabi, nak bertanyakan beberapa soalan, nak dapatkan nasihat wasiat daripada Nabi. Kemudian datang pula Sayyidina Umar, berjumpa dengan Nabi pada waktu yang sama. Dan ketika itu dalam hadis sebut, ketika itu Nabi sedang berbaring. Nabi sedang berbaring. Ada yang kata dalam hadis dia dua maksud, berbaring ataupun Nabi sedang sandar, tapi seakan-akan berbaring. Nabi bersandar seakan-akan berbaring. Ketika mana Nabi berjumpa, mengadakan pertemuan antara Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Maka selepas itu datang pula Sayyidina Osman. Ke rumah Nabi, ketuk rumah Nabi. Lalu tanya, siapa kat luar tu? Kat luar tu Sayyidina Osman. Nabi cepat-cepat bangun dan betulkan kedudukannya. Dan Nabi kata Sayyidina Osman ni adalah orang yang sangat pemalu. Dia bukan pemalu yang macam kita faham malu tu, tak. Orang yang sangat tinggi sifat malunya. Dan sebab itulah Nabi SAW berjumpa dengan Osman pun Nabi menjaga adabnya. Bukanlah kata Nabi ni tak jaga adab dengan Abu Bakar, tak. Bukanlah Nabi nak kata Nabi ni tak jaga adab dengan Sayyidina Umar, tak. Tapi ini Aisyah kata, aku lihat bila mana Abu Bakar, bapakku datang, Nabi masih lagi ke dalam baring, relax je. Sebab Abu Bakar kan rapat dengan Nabi. Jadi dia macam sahabat Nabi, macam kawan. So Abu Bakar datang jumpa dengan Nabi, sembang macam biasa, dan Nabi duduk macam biasa. Umar pun datang, Nabi pun masih duduk keadaan yang biasa. Tapi bila mana Uthman datang, ketuk nak masuk rumah Nabi, Nabi kata nanti dulu. Nabi bangun, duduk, betulkan kedudukan dia, betulkan jubah dia, barulah dibenarkan Uthman masuk. Kemuliaan sifat malu Sayyidina Uthman itu sangat tinggi sehingga Nabi SAW membetulkan kedudukannya untuk berdepan dengan Sayyidina Uthman. Bila Aisyah tanya kepada Nabi, Aisyah, kenapa ya Rasulullah, kenapa kamu buat demikian? Bila ayahku masuk kamu buat relax je, Umar masuk kamu buat relax je, tapi Uthman masuk kamu duduk elok. Nampak macam Nabi lebih bersedia untuk berjumpa dengan Uthman. Maka Nabi sebut, aku khawatir takut Uthman masuk dalam rumah, tengok aku dalam keadaan tidak bersedia, dan dia pun rasa malu nak bertanya soalan pada aku. Ini Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW yang sangat tinggi sifat malunya, sehingga Rasulullah SAW respect dia. Dia kata respect lah, kalau orang besar pun respect pun rasa macam
Uthman datang ni, cepat-cepat siap duduk elok-elok. Uthman datang ni, tak ada nak bagi-bagi santai, minum-minum kopi ke apa kan. Ini sifat Nabi SAW tunjukkan. Beginilah akhlak apa nama Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, betapa tingginya sifat malunya. Baik. Yang kedua dia kata tadi, sifat malu ni ada dua jenis. Yang kedua tadi sifat malu yang diperoleh daripada usaha atasnya, yakni diperolehi setelah mana adanya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hampir kepada para hamba-Nya, yang sentiasa memerhatinya. Ilmu Allah itu meliputi apa sahaja. Maka seorang muslim yang berusaha untuk memiliki sifat malu ini sebenarnya mewujudkan dalam dirinya setinggi-tinggi ciri keimanan dan setinggi-tinggi darjat ihsan. Setinggi-tinggi keimanan dan setinggi-tinggi darjat ihsan. Kita ada baca dalam hadis yang kedua. Bila mana Nabi SAW tanya apakah itu ihsan kan? Jibril tanya kepada Nabi, apakah itu ihsan? Hadis yang kedua tak silap. Hadis yang ketiga ataupun kedua. Apakah itu ihsan? Maka Nabi SAW sebut apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa maksud ihsan? Ihsan adalah anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Sikit kita nak habiskan. Bila mana kita rasa malu, seolah-olah Allah melihat kita beribadah, maka kita akan beribadah secara bersungguh-sungguh dengan khusyuk, tawaduk dan sebagainya. Ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu, jika kamu tak melihatnya, maka sangkalah seolah-olah dia melihat, dia akan melihat kamu. Itulah maksud malu. Setinggi-tinggi ciri iman dan setinggi-tinggi sifat kemudian ataupun setinggi-tinggi akhlak yang diwarisi oleh para nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan adalah sifat malu kepada kita sebagai tanda kita sebagai seorang beriman. Wallahu taala alam. Malam ini kita awal. Mudah-mudahan kita akan sambung pada pengajian akan datang insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.